Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat semua? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Boleh mula kita? Boleh dah guru. Boleh. Assalamualaikum. Salam. Boleh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwaffiqil mu'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin imamil muttaqin wa rasuli rabbil alamin. Sallallahu alaihi wa ala alihi at-tayyibin wa ashabil akramin wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il amilin wal malaikatil muqarrabin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bil muslimin wa bi barakati ulumihi fid darain ya rabbal alamin. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ila arwahi kaffatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ala hadhihi niyyati syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah kita panjatkan puji dan juga syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan izin limpah kurnianya pada malam ini kita bertemu sekian kalinya di dalam kuliah kita membaca kitab Tuhfatur Raghibi siri yang ketujuh. Malam ini adalah malam pertama kita buat ataupun mengadakan bacaan kitab Tuhfatur Raghibi ini Isnin dan hari Jumaat. Sebelum ini 6 siri sebelum ini iaitu kita baca pada hari Jumaat malam Sabtu. Jadi persetujuan kita untuk tambah satu hari lagi, satu malam lagi, iaitu setiap malam Selasa, hari Isnin malam Selasa kita membaca kitab Tuhfatur Raghibi. Artinya kitab Tuhfatur Raghibi ini seperti yang diwawarkan kepada tuan-tuan puan-puan yang menyertainya, kita baca 2 kali seminggu, hari Isnin malam Selasa, hari Jumaat malam Sabtu. Manakala kitab Pelita Penuntut ialah hari Rabu malam Khamis dan hari Ahad malam Isnin. Moga-moga kita dikurniakan taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dikurniakan kesihatan yang baik, dimurahkan rezeki, dijauhkan daripada wabak penyakit insya-Allah. Jadi pada malam ini kita sambung muka surat 27 dalam kitab Jawi ini berkenaan dengan rukun taubat. Siri yang ketujuh malam ini iaitu berkait dengan rukun taubat. Kita telah berbicara kisah-kisah dosa besar. Kisah-kisah dosa besar yang dibahaskan di dalam kitab ni iaitu 42 perkara. Ada dibahaskan di dalam kitab lain-lain kitab kitab Al-Kabair 70. Lepas tu dibahaskan di dalam kitab Zawajir sehingga 400 dosa besar. Jadi kategori kita mengaji ini kita faham berkait dengan diri kita ni ada dosa kecil, ada dosa besar.
walaupun dosa kecil itu kita diminta juga bertaubat ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dosa kecil, tetapi dosa kecil ni banyak-banyak jadi boleh menjadi dosa besar. Dosa besar. Jadi oleh kerana itu kita ni disuruh bertaubat. Di dalam tajuk taubat ni banyak di dalam kitab-kitab tasawuf. Dalam kitab-kitab tasawuf maknanya nak menjernihkan diri. Pada semalam kita berbicara kisah dia memberi fokus kita belajar ilmu fiqh, iaitu ilmu nak memahamkan syariat, hukum hakam begini supaya kita tahu nak beramal dengan syariat. Jadi pada malam ini kita berbicara kisah dosa yang dibuat oleh manusia ni. Artinya kita perlu bertaubat, dan tajuk taubat ni di dalam kitab-kitab tasawuf. Contohnya di dalam kitab Hidayatus Salikin, di dalam kitab Siyarus Salikin, di dalam kitab Qitrul Ghaisiyah, di dalam kitab Tajul Urus, di dalam kitab Penawar Bagi Hati umpamanya. Jadi di dalam tajuk-tajuk ataupun kitab-kitab itu, kitab Jawi saya sebutkan itu, kitab Jawi ini membahaskan ada tajuk berkenaan dengan berkenaan dosa. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita supaya bertaubat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala. Baris tu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Baris yang ke-9 kitab Jawi ni. Soal. Dia ada pertanyaan. Kadang-kadang dalam kitab ni, khususnya kitab ini, dia ada soal. Lepas tu dia ada jawab. Begitu juga kitab Furu' Masail. Soal. Lepas tu dia jawab. Maknanya pengarah ini nak ambil perhatian kepada pembaca. Soal. Kita ambil perhatian. Begitu juga kitab Furu' Masail. Furu' Masail itu kitab fiqh. Setebal gini. Furu' Masail. Dia ada soal jawab, soal jawab, soal jawab. Begitu juga kitab Masailul Muhtadi. Kita baca di kitab kecil, baca di surah 500 tu. Kita baca di surah 500 tu, Masailul Muhtadi. Dia ada soal jawab, soal jawab, soal jawab. Begitu juga dalam kitab Miftahul Jannah. Di dalam kitab Miftahul Jannah. Kitab Miftahul Jannah tu 4 kitab. Kitab Usuluddin, kitab Usulut Tahqiq, kitab Mau'izatul Linnas, lepas tu kitab Tajwid. Miftahul Jannah nama ni. Dia ada soal jawab, soal jawab. Maknanya dia buat soal, makna supaya pembaca ataupun pelajar, makna dia suruh ambil perhatian. Soal. Berapa perkara rukun taubat yang menggugurkan dosa? Dia tanya, lepas tu dia jawab pula. Jadi rukun taubat. Jadi taubat ni ada rukun. Nak mengesahkan taubat kita tu. Kita kata taubat, maknanya taubat seperti mana di dalam kitab Qitrul Ghaisiyah muka surat 26. Dia petik daripada Ihya Ulumuddin. Daripada Ihya Ulumuddin. Taubat itu maknanya kembali kepada Allah Ta'ala setelah dia membuat dosa. Kembali, ar-ruju'u ilallah, kembali kepada Allah. Tubna ilallah wa raja'na ilallah. Masih ingat tuan-tuan? Lagu. Tubna ilallah wa raja'na ilallah wa nadimna ala ma fa'alna. Jadi kita kalau tahu makna tu cantik sangat. Cantik sangat. Tubna ilallah. Maknanya kembali kepada Allah. Wa raja'na. Makna tubna, taubat kepada Allah. Wa raja'na, kembali kepada Allah. Lepas tu wa nadimna ala ma fa'alna, kami menyesal apa yang kami buat. Makna taubat, taubat tu kembali. Jadi taubat kita ni kembali kepada Allah. Jadi dalam lafaz taubat itu kita istighfar.
lafaz taubat tu dia panggil istighfar. Contohnya wirid lepas sembahyang. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Saya kalau jadi imam di masjid surah tu, saya baca hak itu. Rajin baca. Astaghfirullah, ulang sekali lagi. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wa li ashabil huquqi alayya wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Siapa boleh terjemah? Cantiknya taubat itu. Apa-apa jenis, kurang-kurang astaghfirullahalazim. Pendek lagi astaghfirullah, astaghfirullah, pendek lagi. Jadi astaghfirullahalazim. Siapa boleh terjemah? Saya baca tadi. Siapa boleh terjemah? Siapa beramal? Beramai. Nak terjemah tak reti Tuan Guru. Cuba baca. Astaghfirullahalazim tu. Saya baca tu. Astaghfirullahalazim li wali ashabil huquqi alayya wal jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minatil ahya'i minhum wa amwat. Bagus. Dapat di mana tu? Tuan Guru ajar kat surah Jambu Alhamdulillah. Itu dia. Order baca tu. Astaghfirullahalazim. Aku minta ampun daripada Allah yang Maha Agung. Li, kepadaku ataupun diriku. Wali walidayya, kedua ibu bapaku. Wali ashabil huquqi alayya, sesiapa yang ada kaitan dengan aku, kawan-kawan aku, saudara mara aku, rakan taulan aku. Wali ashabil huquqi alayya, wali jami'il muslimina wal muslimat, sekalian muslimi muslimat, mukmini mukminat, muslimi muslimat, orang Islam lelaki perempuan, mukmini mukminat, orang yang beriman lelaki perempuan, mukmini mukminat, al ahya'i minhum wal amwat, sama ada hidup ataupun mati. Itu dia taubat. Contoh lafaz, lafaz taubat. Kita bahas kisah lafaz taubat. Maknanya nak menggugurkan dosa. Walau bagaimanapun nak menggugurkan dosa ini, dia kata ada rukun taubat. Itu contohlah. Banyak taubatnya. 4-5 taubat 4-5. Satu lagi taubat jarang orang baca. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih taubatan 'abdin zalim wa taubatan 'abdin zalim la yamliku li nafsihi darran wala naf'an wala mautan wala hayatan wala nusyura. Begitu juga astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al-hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Lafaz taubat. Dan yang dikatakan taubat tu penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Biasa dapat penghulu istighfar tu. Bagus beramal. Dapat. Penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u bi ni'matika alayya wa abu'u laka bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Penghulu istighfar. Jadi
sebagai ulangan kepada tuan-tuan semua yang menghadiri kuliah kita pada malam ini, 3 perkara. Saya nak ingatkan 3 perkara ataupun 3 bacaan yang jangan sekali-kali dilupakan sepanjang hidup kita ni. Nombor 1, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilaha wahidan wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun. Jangan lupa, itu nak meluahkan siratal mustaqim. Kita baca lepas subuh, lepas sembahyang subuh, lepas sembahyang maghrib. Subuh untuk siang, maghrib untuk malam. Tu. Dapat belaka tak? Yang kedua saya baca tadi, Allahumma anta rabbi. Penghulu istighfar jangan lupa setelah sembahyang subuh, lepas wirid, lepas doa atau amalan kita duduk atas tikar sembahyang tu, penghulu istighfar, Allahumma anta rabbi. Jangan lupa sepanjang hidup kita. Subuh, maghrib. Subuh, siang. Maghrib, nak ke malam. Yang ketiga, Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Hak lain-lain tu sekali tak apa. 7 kali Allahumma ajirni minan nar 7 kali. Dan apa nama asyhadu alla ilaha illallah pertama tadi 4 kali. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah ilahan wahidan wa rabban syahida la ma'buda siwahu wa nahnu lahu muslimun 4 kali. Nak refer kepada kitab perukunan sembahyang. Begitu juga dalam kitab Kifayatul Mubtadi. Ayat ini diamalkan oleh ahli ulama. Saya dapat dulu daripada Tok Guru Allah Yarham Tuan Guru Haji Leban Mak Ami. Dia dapat tu daripada kecil dia sekolah ataupun dia belajar daripada gurunya Abdullah Tahir, tu guru Tuan Guru Abdullah Tahir, sampai ke akhir hayat tak tinggal. InsyaAllah jika kita mati, maknanya mudah-mudahan ada pertolongan kepada kita. 3 perkara. Asyhadu tu, Allahumma anta rabbi, lepas tu Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar tu biasa tu imam bawa wirid sembahyang. Kita tu Allahumma ajirna minan nar, tapi pakaian kita Allahumma ajirni minan nar 7 kali, menutup api neraka kalau kita mati. Menutup api neraka. Boleh rujuk di dalam kitab perukunan sembahyang ada? Ada Tuan Guru. Sembahyang. Perukunan sembahyang, tengok berkenaan dengan asyhadu alla ilaha illallah syarikalah, meluaskan siratal mustaqim. Tu dia. Makna amalan kita. Berbalik kepada taubat tu tadi, lafaz-lafaz taubat banyak. Apa yang kita dapat, apa yang kita belajar dan kita mengamati lafaz-lafaz taubat tu, nak sebutkan taubat apa? Tak tahulah dapat tak dapatnya. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih min jami'il ma'asi wadh-dhunubi wa atubu ilaihi min jami'i ma karihallahu qawlan wa fi'lan wa sam'an wa basaran wa khatiran wa naziran wa atubu ilaih. Itu dipanggil taubat nasuha. Maknanya kita boleh bawa di dalam wirid sembahyang kalau kita sembahyang seorang ke ataupun sembahyang kita menjadi imam. Tuan-tuan pernah dengar itu? Bawa orang sembahyang? Wirid sembahyang tu imam ada bawa hal tu? Jangan bawa. Belakang Tuan Guru yang bawa. Ada orang tak bawa. Tak bawa astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, itu standard biasa. Jadi hak apa nama ni istighfar ataupun taubat ni bermacam aneka ragam. Bermacam aneka ragam, tetapi bukan pancaragam. Bermacam aneka ragam maknanya lafaz-lafaz taubat
yang ditulis oleh ulama di dalam kita, kalau kita mengaji beria sikit, di dalam kitab Wisyahul Aprah ada ujung sekali. Saya baca-baca tu tadi dalam kitab Wisyahul Afrah, di dalam kitab Kifayatul Mubtadi. Nak beritahu Kifayatul Mubtadi tu jual pun dah tak ada dah. Jual pun dah tak ada, payah nak dapat Kifayatul Mubtadi. Tu dia. Jadi mutiara ilmu itu orang tua kampung kita Tok Lebah dulu merujuk kepada kitab itulah di dalam beramal. Jadi kita sebut lafaz taubat apa begitu begini, dia nak sebut lafaz taubat itu mesti ada rukun dia. Artinya rukun taubat. Rukun taubat. Rukun taubat yang menggugurkan dosa. Jawab. Dia jawab pula. Ada pun rukun taubat yang menggugurkan dosa itu 3 perkara. Kita bertaubat menggugurkan taubat ataupun kita melafazkan taubat yang menggugurkan dosa itu 3 perkara. Pertama, menyesal. Zaman jahiliah dulu tak semaya menyesal. Mesti ada sesalan. Tak boleh tak ada arah lah, masa itu tak sampai seru. Tak sampai seru lagi. Masa itu tak boleh. Dia nak ada menyesal. Ya Allah, kita dah dengar-dengar, dah belajar-belajar ni, maknanya apa nama tak sembahyang itu berdosa besar. Menyesal. Menyesal. Tak sembahyang itu berdosa besar, tak puasa berdosa besar. Lepas itu apa namanya tak sembahyang Jumaat berdosa besar. Sekarang ni tak apa tak sembahyang Jumaat, ada halangan. Ada halangan, tak apa tak sembahyang Jumaat sebab diperintahkan ataupun arahan pemerintah disebabkan perkara-perkara tertentu. Jadi kita menyesal sesalan. Sesalan kita di dalam kehidupan kita ni menyesal. Banyak tak sembahyang? Banyak. Tak sembahyang. Ada juga masa dulu-dulu. Ada juga masa dulu-dulu. Maknanya tak sembahyang. Tak sembahyang itu kerana apa? Tak sembahyang kerana apa? Kerana mengadai bola. Tak sembahyang kerana apa nama, mudah-mudahan kita kerana tak tahu tu lah. Mudah-mudahan kita tak sembahyang tu kerana leka. Zaman muda aku yang punya. Zaman muda sihat apa begitu begini, mana kita lupa lara. Istilahnya lara, tak perkara kesembahyang. Lepas itu zaman-zaman dulu pula tak kisah sangat sembahyang bar ni. Tak kisah sangat. Maknanya apa nama jemaah ni kurang. Maghrib isyak saja, paling-paling subuh. Sembahyang jemaah ni 5 waktu tak nampak. Baru sekarang ni lah 20-30 tahun ni sekarang ni maknanya berjemaah tu 5 waktu. Kampung saya tu dulu maghrib, isyak, subuh. Itu je lah. Sebab kampung dalam hutan. Nak pergi ke masjid pun takut. Musim rimau. Musim rimau, orang memakan kerbau, lembu gitu gini. Mana orang kampung pergi ke masjid subuh. Contohnya ayah saya, arwah ayah saya beruang. Musim beruang ada. Oh, haji maknanya beruang ada. Ayah saya pergi ke masjid subuh bawa senapar. Bawa senapar. Masa saya kecil-kecil ingat lagi. Pergi ke masjid bawa senapar. Lepas tu orang jauh-jauh seberang sana, dia pergi masjid jalan kaki, melintas sungai. Maknanya biasalah bawa senapar ke masjid. Masa itu Datuk Kamarudin Zakaria, dia apa nama, dia kerja di JAKI masa itu.
Dia kerja jakir. Ayah saya apa nama ni jemput dia ceramah ke masjid. Ayah saya jemput ceramah ke masjid. Lepas tu dia datang pukul 6 petang datang. Lepas tu orang kampung mencokir je bawa senapar. Mencokir bawa senapar. Mana orang jauh-jauh tu berjalan kaki je. Mana dekat 10 laras. Datuk Kamarudin khabar pepalih demo bawa senapar ke masjid dia khabar. Sajalah dia tahu maknanya rimau, gajah, beruang apa begitu-begini musuh-musuh. Jadi sesalan kita. Sesalan tak mengaji, tidak membaca kitab, tidak belajar apa begitu begini, sesalan. Maknanya menyesal, itu nombor satu. Menyesal atas barang yang diperbuatnya daripada maksiat. Sesalan daripada kita buat salah laku. Apa jua maksiat. Semayang asar pukul 7 maksiat. Pukul 7 contohnya maghrib 7 suku. Pukul 7 kita semayang asar. Maksiat. Lepas tu apatah lagi dekat maghrib 5 minit dekat maghrib. Dia tak tahu waktu tahrim. Waktu haram dah semayang tu. Tapi sah semayang. Tapi waktu haram maknanya berdosa kita semayang. Dekat dah nak maghrib. Itu berdosa. Jadi kita menyesal. Dalam konteks kita mengaji. Dalam konteks kita belajar. Maknanya bukan itu berdosa dah. Saya nak contohkan. Adakah tuan-tuan kita ni belajar pada malam ni full penuh kita Google Meet kita 100 orang. 100 orang malam semalam tu ramai tak dapat WhatsApp gitu gini. Tak ada arah lah. Rezeki lah. Maknanya siapa cepat siapa dia dapat rezeki lah. Maknanya adakah tuan-tuan merasai menyesal masa dulu-dulu tak belajar? Allah, ruginya aku tak belajar masa dulu-dulu. Menyesal hak itulah. Bukannya kita berdosa besar tu, tak. Maknanya kita pergi kerja apa ke situ ke sini, makna kita menyesal tak sepenuhnya kita dapat mengaji ataupun belajar ataupun menadah kitab di masjid, di surau oleh kerana kita mencari nafkah hidup, orang kata. Bukan berdosa, tak. Nafkah hidup, tapi nak khabarkan menyesal masa itulah. Apatah lagi ini menyesal rukun taubat ni, makna menyesal kita berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebelum mati kita nak bertaubat. Makna maksiat. Boleh faham? Pertama, menyesal. Faham. Maksiat. Kedua, meninggalkan maksiat yang disesalkannya atasnya. Maknanya meninggalkan maksiat, dosa yang disesalkannya, dosa tak semayang atasnya, atas diri dia pada ketika itu jua. Allahu Akbar, Astaghfirullahalazim, aku ni banyak tak semayang subuh, berlaku pada dia. Menyesal berlaku pada dia. Maknanya kedua, meninggalkan maksiat itu. Makna taubat tidak akan tinggal semayang subuh dah. Itu meninggalkan maksiat itu. Meninggalkan maksiat tak semayang subuh. Contohlah. Lepas tu yang keduanya, maknanya maksiat tak semayang subuh kita tak ulangi lagi. Walau bagaimanapun kita berusaha. Mana set alam, telefon kita, set jam loceng, korong. Jam loceng, kering. Mana nak tidak meninggalkan semayang subuh, artinya kita meninggalkan semayang subuh itu maksiat. Tinggal dah. Mesti kita semayang subuh. Seperti mana kita semayang zuhur. Seperti mana kita semayang asar. Seperti mana maksiat itu. Contoh lain, kita banyak meninggalkan semayang fardu. Kita ambil balik semayang fardu itu. Kita menyesal ambil balik semayang fardu itu. Kita bertaubat kepada Allah.
dengan qada. Kita qada. Lepas itu dah qada tu hak lama. Qada, lepas tu semaya 5 waktu ketika ini. Ketika ini kita tak pernah tinggal dah sebab menyesal. Lepas tu yang kedua, tak buat lagi dah, tak semayang 5 waktu. Habis dah cerita itu. Habis dah cerita meninggalkan semayang itu, bermakna kita istiqamah di dalam melaksanakan semayang apa-apa jua selain daripada itu. Ketiga, mencita-cita atas bahawa tiada kembali ia kepadanya dari itu, kemudian dari itu, kepadanya kemudian dari itu. Maknanya kita tak ada bercita-cita untuk tak semayang subuh, tak ada bercita-cita untuk meninggalkan semayang 5 waktu. Jika ada maksiat itu mewajibkan takzir jua, tiada lainnya hak maksiat takzir, hukum takzir. Seperti mencium yang diharamkan, atau ada maksiat itu meninggalkan semayang atau puasa. Contoh mencium siapa? Bini orang. Mencium bini orang, mencium laki orang. Itu maksiat. Tak nak dah, taubat. Menyesal. Lepas itu tinggal dah, dia pantang jumpa laki orang, pantang jumpa bini orang, nak cium selalu. Kambing tak nak mencium. Maknanya kalau jumpa kambing, cium. Jumpa lembu, cium. Okey lah, tak dosa. Mencium bini orang, mencium laki orang contohnya. Contohnya maknanya apa nama ni, dia tak buat dah. Lepas tu meninggalkan semayang ataupun puasa, dia tak buat dah. Maknanya kita cakap kosong-kosong. Maknanya ibarat daki-daki pada badan kita. Kita sabur apa begitu begini, lepas tu bau kita wangi, lepas tu kita pakai minyak wangi, lepas itu kita apa nama ni pakai bedak, lepas tu daki-daki ketiak kita, daki-daki mana? Daki taik pusat. Makna bersih. Bersih itulah diibaratkan kata kita, maknanya taubat. Mudah sangat nak memahamkan kisah ini. Makna benda yang dilarang oleh Allah tu jangan buat. Kalau kita takdirnya buat, kita menyesal. Lepas tu tak buat dah. Lepas tu tak ada cita-cita dah. Mudah sangat ceritanya. Maka memadailah akan dia yang 3 perkara itu. Kalau sekiranya berkait dengan benda-benda itu, memadailah 3 perkara itu. 3 perkara itu, nombor 1 apa? Menyesal atas Nombor 1 menyesal. Nombor 2 meninggalkan bercita-cita, tak kembali dah. Jadi oleh kerana itu dia kata memadailah akan dia 3 perkara itu. Disebutkan itu serta mengqadakkan sembahyang. Kalau dia meninggalkan sembahyang, mengqadakkan sembahyang, atau puasa kalau dia meninggalkan puasa. Mengqadakkan sembahyang ataupun meninggalkan puasa. Dan jika ada maksiat, itu hak bagi Allah Ta'ala, seperti meninggalkan zakat. Hak Allah Ta'ala belaka. Hak Allah Ta'ala belaka. Maknanya sembahyang hak Allah Ta'ala, puasa hak Allah Ta'ala, zakat hak Allah Ta'ala. Jadi oleh kerana itu, sembahyang kita qada dan tidak akan meninggalkan sembahyang. Puasa kita qada dan juga bayar fidyah dan tidak akan meninggalkan puasa selama hidup kita ni. Dan zakat kita terus apabila cukup haul, cukup nisab, maka kita mengeluarkan
zakat yang diwajibkan kepada kita. Beres insya-Allah. Beres insya-Allah. Saya nak sebutkan tuan-tuan, sembahyang telah utamanya. Kalau kita banyak meninggalkan sembahyang, artinya kita banyak menanggung dosa besar. Dalam dosa-dosa besar dalam kitab ni dosa-dosa besar, salah satunya meninggalkan sembahyang. Meninggalkan sembahyang. Jadi oleh kerana kita meninggalkan sembahyang, kita sedar. Jadi bertobat, menyesal, tak akan kembali, mana menyesal, lepas tu kita meninggalkan sembahyang, tak buat dah, lepas tu bercita-cita tak buat dah. Lepas itu kita qada lah sepanjang hidup kita, selagi tak habis. Selagi tak habis kita masyrulkan. Kita masyrulkan, sibukkan kita qada sembahyang. Setidak-tidaknya satu waktu sehari di samping kita bertaubat kepada Allah Ta'ala. Atau hak anak Adam, berkait dengan manusia. Berkait dengan manusia, seperti merampas atau mencuri itu orang. Makna merampas, mencuri barang orang, maka wajib pula serta yang 3 perkara itu, makna 3 rukun itu, keluar daripada hak itu dengan membayar zakat dan mengembalikan rampasan atau curian kepada mustahaknya. Mustahak ni pemiliknya. Jadi oleh kerana itu, kalau berkait dengan orang, hak 3 perkara itu kena ada juga. Lepas itu kita mencuri hak orang, lepas tu kita pulang balik. Dan jika sudah ditelan harta itu, dimakan, padahal ia kaya, wajib atasnya memberikan harganya atau misalnya kepada mustahak pemilik, atau minta dihalalkan kepadanya. Jadi kita makan, kita merampas durian, kita merampas tanah hak orang, kita rampas, lepas tu pulang balik. Lepas tu kita dah makan hasil ataupun benda yang kita rampas tu, durian makan. Lepas itu kita, kalau dia kaya, maknanya kita bayar balik harga nilaian tu. Berapa sebiji durian? RM500. Durian RM500. Lepas tu kita khabar, lepas tu maknanya kawan mencuri durian awak gini. Apa nama ni, bayar balik. Bayar balik, ataupun maknanya dia ni tak kaya apa kedana, dia minta halal lah, kawan ni makan durian awak gini, minta halal lah. Itu keadaannya. Perkara biasa tu. Perkara biasa, tidak ada pelik-pelik sangat. Berkait dengan orang. Jadi nak kabarkan, berkait dengan orang ni, maknanya kena minta maaf kepada orang itu. Minta maaf kepada orang itu. Kita mengutuk dia, menghina dia, kena minta maaf dia. Sebab itu jadi orang baik. Jangan mengutuk, jangan menghina apa gitu gini. Lah kita maaf. Dia tak nak maaf. Awak berdosa tak nak maaf kawan. Gemuklah badan awak. Jadi kalau dia tidak maafkan, kawan tidak maafkan awak di khabar, kita tunggu di padang mahsyar. Wassalam lah jawabnya. Kita bersangkut dengan dia. Itu berkait dengan manusia, berkait dengan Allah Ta'ala, bertaubat kepada Allah tu.
tapi berkait dengan manusia, maknanya kita memohon kemaafan dan keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Minta maaf. Faham tak? Faham? Mudah aja ni. Faham. mudah. Ya. Dan wajib atas yang merampas atau yang mencuri memberitahukan, wajib khabar yang merampas yang mencuri. Contoh kalau kepada masyarakat kita ni, yang merampas yang mencuri memberitahukan rampasan atau curian kepada mustahaknya. Mustahak ni apa? Tuan dia. Tuan dia. Tuan dia. Jika ia jahil akan dia, jika dia apa nama ni, jahil akan dia, dan jika sudah mati mustahak, maka warisnya berdiri menempati dia. Sekiranya kita bercuri hak orang begitu begini, rampas hak orang, maka kita kembali kepadanya. Kembali kepadanya. Lepas itu, jika sekiranya, maknanya kita tahu benda-benda hak kita curi tu kita tahu. Dan jika sudah mati, maka kita beri kepada warisnya. Warisnya tak tahu, kita tak tahu. Berhutang begitu begini. Berhutang begitu begini, kita tak tahu. Itu ada diceritakan di bawah. Ada diceritakan di bawah nanti. Berhutang lama-lama, tuan kedai tu dah berpindah apa begitu begini, tak tahu. Itu masalah dibahaskan. Dan jika tiada baginya waris atau putus khabarnya, tak dapat berita. Waris tak ada apa begitu, tak dapat berita. Kita ada hutang ataupun kita ada masalah dengan dia, maka hendaklah diserahkannya harta itu kepada qadi yang kepercayaan. Serah kepada qadi. Kita serah kepada qadi. Maknanya serah kepada orang yang boleh dipercayai. Tuan guru, saya ni berhutang sekian. Yang saya berhutang tu tak tahu berita sama ada hidup ataupun mati. Awak berhutang ni tahun bila? Tahun 70 dulu. Masa itu dia berkedai sini. Dia berkedai Kampung Mengkasar. Contohnya, dia berkedai di Kampung Mengkasar. Lepas itu saya masa itu susah apa gitu gini, tak berjumpa, putus hubungan. Maka dia serahlah kepada qadi ataupun kepada tuan guru ataupun kepada orang yang boleh dipercayai. Serah kepada qadi itu. Lepas itu, dan jika sukar menghasilkan yang demikian itu, makna tak dapat juga. Tak dapat juga, maka disedekahkannya dengan dia, barang itu ataupun duit itu, kepada fuqara, kepada fakir miskin. Diserahkan benda hak kita berhutang ataupun benda gitu gini ataupun benda yang kita tipukan, diserahkan kepada fuqara, kepada fakir miskin, diniatkannya pahala kepada mustahak, kepada pemilik. Contoh dalam kitab fiqh ada berkenaan dengan luqatah. Luqatah ni barang-barang yang tercecer. Contohnya satu lagi al-laqiq. Al-luqatah barang-barang yang tercecer, al-laqiq binatang haiwan. Binatang haiwan. Kalau barang-barang yang itu naklah diumumkan 1 tahun. Naklah diumumkan 1 tahun. Jika tidak ada pemiliknya, maka tempat awam ataupun bagi pihak Baitul Mal, masjid lah, kita
bagi ke masjid, lepas itu kita leburkan, contohnya kita jual barang emas tu, lepas tu kita tabarruk ataupun kita buat benda-benda yang kekal. Buat benda-benda yang kekal, kita masuk situ, tak boleh makan. Barang tercecer. Satu lagi binatang. Binatang. Dah tahu di kampung kita tu ada lembu. Besar lembunya. Kita nak sembelih, beri makan ke orang kampung kita. Tak boleh. Baru ni ada orang menelpon ke saya kata tak boleh. Tempat dia. Mana lembu tu besar, tak tahu ke siapa punya. Dia kata kita nak raya ni, kita nak sembelih, nak sedekah daging kepada orang ramai. Saya kata tak boleh, haram. Itu macam mana gaya ustaz? Saya kata jual lembu itu. Bertahun-tahun jual lembu itu. Berapa ribu lembu tu? 5,000. 5,000 tu bagi ke masjid. Bagi ke masjid, lepas tu masjid tu buat benda yang kekal. Benda yang kekal, apa nama ni, bukan makan. Masjid tu nak buat rumah wakaf, masjid tu nak buat gerai masjid, itu benda begitu. Sebab tak boleh makan. Itu dalam kitab Matla'i tu. Kita mengaji Matla'i di dalam bab muamalat. Dalam bab muamalat. Jadi di sini dia khabar diberi kepada fakir miskin, fuqara tu fakir miskin, disedekahkan kepada fakir miskin. Sebab itu nak beri kepada qadi. Nak beri kepada qadi. Faham tuan? Tuan-tuan faham? Faham. Nak beri kepada qadi. Dan tasarruf kan dia, tasarrufnya dibelanjakan. Tasarruf dibelanjakan akan dia, benda hak tadi, kepada maslahat yang lain dengan niat membayar gantiannya kepada mustahaknya. Kepada mustahak pemiliknya, maslahat lain. Niat. Contohnya, begitu juga kita berhutang dengan Cina. Cina ni mampu dah. Warisnya tak tahu. Lega kawan berhutang dengan Cina, tak payah bayar. Jangan tuan-tuan sekalian. Cina tu kalau dia kafir, kalau dia masuk Islam lainlah sikit. Kalau dia kafir, orang kafir ke mana? Neraka. Maknanya kita mencari dia di dalam neraka di pada masa itu. Itu bahaya. Allah. Jadi kalau berkenaan ke masjid, lepas itu pengurusan masjid tu kena belajar fiqh juga. Kalau pengurusan masjid tu tak datang ke masjid, tak tahu kepala ekor, bahaya juga. Maknanya kena pengurusan masjid tu orang yang mengaji, dia tahu hukum. Dia tahu hukum. Maknanya yang sebenarnya tuan, hantar pejabat kadi yang mudahnya. Mudah hantar ke pejabat kadi. Maknanya boleh faham? InsyaAllah. Jika didapatnya akan dia atau dipeliharanya akan dia di dalam tangannya, maknanya sekiranya benda-benda di dalam pemantauan dia, bolehlah. Contohnya barang yang kita maksudkan itu, apa nama ni, barang kita kata beduk. Beduk. Jadi kita beri ke masjid, makna beduk tu boleh guna. Boleh guna masuk waktu semaya, lepas tu orang meninggal, boleh guna. Jadi kita tak perlulah untuk apa nama menjual apa begitu gini. Kita gunakan untuk masjid sebab boleh digunakan. Boleh digunakan. Dan jika ada ia apa-apa,
Jika ada dia apa-apa, maka hendaklah diniatkan membayar apabila ia kaya. Jadi dia apa-apa. Dia apa-apa, jadi kawan ni apa-apa dia khabar. Masa kawan kaya nanti insya-Allah akan bayarlah. Akan bayar ganti semula. Serta wajib atasnya berusaha. Wajib atasnya berusaha menghasilkan untuk membayar. Kita tak putus asa, maknanya nak membayar apa nama ni, perkara-perkara yang itu. Dia menyebabkan dosa. Dan jika mati ia, kita ni mati di dalam papanya, sampai ke mati papa, tak mampu, adakah dituntut ia dengan dia di dalam akhirat atau tiada? Masalah dia papa tak boleh nak ganti apa gitu gini, tiba-tiba dia mati. Jadi persoalan dia, adakah dia ni dituntut di akhirat nanti? Dan kata setengah mereka itu ulama. Mereka itu ulama. Kata setengah ulama tiada dituntut. Jadi dia papa berhasrat nak bayar, tapi oleh kerana takdir sampai umur, bukan tak ada bayar dah, bukan tak nak pulang tu dah, dia dah bertaubat, dah menyesal, dah apa begitu begini, mana dalam usaha, tapi oleh kerana dia tidak ada kemampuan, maka dia mati. Jadi kata ulama, adakah dia dituntut di akhirat? Setengah ulama mengata tiada dituntut. Tiada tuntut. Maka mudah-mudahan kiranya pula yang kedua ini muafakat dengan barang pada pengetahuan Allah. Maknanya setengah ulama ni kata, makna ikut ketentuan Allah lah. Dia berusaha, dia sedar, dia bertaubat gitu begini, dia bercita-cita tak akan kembali dah. Lepas tu dia pula nak memulakan benda itu, tak mampu, tak ada kuasa. Lelah, lepas tu mati dia. Mati di dalam keadaan dia berusaha. Begitu juga nak contohkan tuan-tuan sekalian, kita qada sembahyang ni. Kita qada, jangan tak qada. Kita qada sembahyang ni walaupun satu kontena pun sekalipun sembahyang kita tak sembahyang, mudah-mudahan kita buatlah. Kita buat, menyesal, tak akan buat dah, bercita-cita tak akan buat dah, maka kita naklah ambil qada. Sehari wajib bagi kita. Kita wajibkan bagi kita sehari naklah sembahyang satu waktu. Hak 5 tu tak tinggal dah. Hak 5 semasa tak tinggal. Tetapi kita naklah ambil sehari sewaktu. Tak kira sembahyang apalah. Hari Isnin satu waktu, hari Selasa satu waktu, hari Rabu seterusnya. Setidak-tidaknya. Setidak-tidak. Jadi kita menengok, saya lah memerhati. Saya merhati juga. Jangan ingat tuan-tuan tidak dipantau. Maknanya saya merhati juga kelip-kelip mata masjid di surau tu gitu gini. Jemaah-jemaah kita ni bila dia mendapat peringatan seumpama ini, alhamdulillah, benda yang saya cakap tu dia buat. Maknanya berkesan kepada dia. Alhamdulillah, saya gembira. Maknanya saya ingatkan dalam baca kitab apa begitu gini, jangan sekali-kali kita senang lenang di dalam keadaan kita buat dosa besar, meninggalkan sembahyang fardu 5 waktu, hak lampau-lampau ni, hak dulu-dulu. Jadi jemaah, kita tengok, saya menengok, contohnya ada di satu tempat tu, kita pekan ni lah, apa nama ni, lepas subuh, berjemaah sekali ingat subuh dia, lepas subuh dia sembahyang qada subuh. Dia sembahyang qada subuh. Tapi oleh kerana di situ mengaji belaka, orang tak pelik lah. Kalau orang tak mengaji, jangan buat. Lepas sembahyang subuh, fardu subuh, qada subuh, jangan buat. Akan mendatangkan fitnah. Dia tu haji tu
berjubah saja-saja je. Lepas sembahyang subuh, sembahyang sunat. Dia tu tak tahu. Bukan dia sembahyang sunat, dia sembahyang qada subuh. Qada subuh. Tuan Sebab Guru. ya. Kalau dia qada subuh tapi dia tidak angkat tangan kunut itu macam mana? Makruh. Makruh tak kunut Tak konok makruh. Lepas tu dia nak mengelak kan, mana dia sujud sawi. Dia terus sawi pun tidak. Contohnya batu tuan saya sekarang ni memang lepas subuh ni 4-5 orang tu memang qada subuh. Alhamdulillah. Tapi saya tengok dia tidak baca doa bang kunut. Tapi saya baca doa kunut. Ya. Lepas tu saya nak tanya semua kalau macam tu saya nak cerita kat dia nanti esok. Dia duduk sebelah saya lepas tu. Mana kalau kita tak baca kunut walaupun qada, semayang kita tu cacat lah. Cacat Semayang cacat bukan tak sah, semayang cacat. Setidak-tidaknya kita baca kunut pendek. Allahumma ghafir li ya ghafur, Allahumma ghafir li ya ghafur, Allahumma ghafir li ya ghafur, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Itu kunut pendek. Kena 3 kali ke Tuan Guru? Ya. Kena 3 kali baca ke? 3 kali sunat. Saya buat sekali je. Masa bulan setiap kali saya ngikut qada masa ngikut sembahyang tarawih tu, saya buat sekali je. Tak salah, sekali tu sunat juga. 1, 3, 5, 7. Dia ganjil-ganjil. Sebab saya buat masa orang tarawih lah, ikut semua tu memang saya buat sekali tu. Jadi Allahumma ghafirli ya ghafur. Jadi kalau orang tak faham dia khabar kunut panjang, kunut pendek, dia gelak ketawa. Itu bodoh namanya. Itu namanya bodoh. Kunut pendek dia khabar kunut. Lepas tu kunut panjang kunut. Itu bodoh, tak mengaji langsung. Kunut panjang, kunut pendek ni ada dalam kitab, dalam Buriyatul Tullab. Lepas itu dalam kitab Hidayatus Sibyan kita baca di Taman Perdana tu. Ada tulis situ. Bukan main-main, kita hukum ni tak boleh main. Hukum tak boleh main. Sebab itu apa nama ni, saya orang bercakap-cakap berborak-borak, kita ni kunut panjang, kunut pendek dia khabar. Kunut panjang, kunut. Lepas tu kunut pendek, kunut. Saya gelar bodoh. Tapi tak khabar lah ke dia. Orang jahil, tak mengaji. Dalam Buriyatul Tullab dengan Hidayatus Sibyan. Itu dia. Jadi maknanya kalau sekiranya kita tak baca kunut panjang, bacalah kunut pendek. Kalau sekiranya tak baca kunut pendek, dituntut juga sujud sahwi. Qada subuh ni ataupun sembahyang subuh. Sembahyang subuh adaan lebih-lebih lagi lah. Qadaan begitu juga. Kita tak baca kunut panjang, kunut pendek, tak baca kunut pendek, kita sujud sahwi. Jadi kalau kita tak sujud sahwi, sembahyang subuh tu sah tetapi cacatlah sikit. Sebabnya kunut ni dikategorikan di dalam mazhab Syafi'i, maknanya sunat ab'ad. Sunat ab'ad ni ditamsilkan, diumpamakan oleh ulama seperti mana tersebut dalam kitab Iqna'. Dia kata dalam musalli tu ada. Dalam musalli ada. Dia kata sunat ab'ad itu diibaratkan anggota. Mana kalau kita tak baca kunut, tangan tak ada sebelah, mata tak ada sebelah, cacat. Manakala sunat hayat tu, sunat hayat tu 600 lebih. Sunat hayat tu seperti mana yang disebutkan di dalam kitab Al-Majmu' tu Imam Nawawi. Makna sunat hayat tu kalau kita tak buat, umpama bulu-bulu perhiasan kita misal sebelah cukur, sebelah tak cukur. Ibarat pakai baju lengan panjang macam saya ni, ibarat sebelah bercekak, sebelah tak cekak, kita lipat.
Itu ibarat tak senonoh lah orang kata. Silap-silap orang kata dia ni sewe. Itu. Umpama. Dia umpama. Jadi oleh ya. Baca kuno pendek tu. Kalau dia tak angkat tangan tu, tak ada masalah kan? Dia baca. Masa dia baca kuno pendek tu, dia tak nak angkat tangan. Dia baca tu, lepaslah dia pada sunat abaat tu, dituntut. Manakala dia tak angkat tangan, makruh. Angkat tangan tu sunat hayat. Allah maghfirli ya ghafur, dia lurus gitu aja. Allah maghfirli ya ghafur, Allah maghfirli ya ghafur, Allah maghfirli ya ghafur. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tak ada masalah. Tak ada benda. Tapi tak dapat sunat. Kata dia qada subuh. Maksudnya dia kata qada subuh. Jadi dinasihatkan juga sembahyang subuh ni jika tak nak orang cakap-cakap, sebab masyarakat kita ni paneng. Masyarakat kita ni paneng kalau tak mengaji. Maknanya kalau kita tengok orang sembahyang qada apa begitu, benda pelik sangat. Benda pelik sangat. Dia tu adalah bagus. Dia nak mengqadakan dia sembahyang yang dia tinggal. Tapi masyarakat kita pelik. Ya. Kalau kita angkat tangan. Tapi kita angkat tangan je nak. Tidak macam biasa kata, kita angkat sikit aja. Makruh juga. Makruh juga Makruh ini sunat hayat juga. Dia ini package kuno. Kan kena mengaji. Tangan kita ni dijarangkan searah bahu. Searah bahu atau package dia. Tangan kita jangan buat gini. Baca kuno. Jangan buat gitu. Jadi itu package dia. Jadi kalau buat gini makruh. Kalau buat dia bawah pada ni, kita buat gini gini. Makruh juga. Dia kehendak dia tangan ni sama aras dengan bahu. Itu cara peraturan kuno. Lepas itu buat atas pusat. Kalau buat gini pula makruh juga. Kalau buat gini atas kepala sama aras dengan telinga. Sama arah dengan telinga. Berlebih sangat. Jadi pekeh. Kena mengaji juga bab ngangkat tangan ni. Kadang-kadang dia buat gini. Makruh juga. Lebih makruh. Dia sapu ke muka lagi panengnya. Kalau perempuan Ustaz. Ya. Perempuan dia rapat gini siku ni rapat ke ni tulang rusuk. Dia gini. Orang perempuan. Bukan gini. Dia gini. Siku ni rapat ke badan dia. Bercantumlah tangan tu. Bukan bercantum. Tak bercantum. Ni. Sini. Siku sini. Gitu. Jadi jangan cantum pula makruh. Dirapatkan. Macam orang perempuan kan mengangkat takbir rapat ni. Tak boleh lagi ni. Begini. Ya. Kena ni kena rapatkan siku ni ke tulang rusuk dia. Lepas itu tangan gini. Bukan gini. Gini. Faham? Faham tak? Faham. InsyaAllah. Gitu. Jangan gini serupa orang lelaki makruh. Ngangkat takbir gitu. Ini mengangkat takbir macam orang lelaki. Orang lelaki pula ke bawah pula. Contohnya. Itu kita kena mengaji juga cara-cara. Dan ada kedapatan setengah masjid dia sapu muka. Ada kedapatan di setengah-setengah masjid dia tangan gini baca kuno. Ada setengah masjid gitu leweh gitu tangan dia gitu. Di parah pinggang dia letak tangan dia masa baca kuno. Itu orang sombong. Orang sombong tidak mengikut tata cara yang diberitahu oleh ulama di dalam perkara-perkara
perkara-perkara berikut yang bersangkutan dengannya. Lepas tu habis. Lepas tu, dan jika ada maksiat itu mewajibkan had, mewajibkan hukuman, maksiat mewajibkan hukuman bagi Allah Ta'ala, mewajibkan hukuman bagi Allah Ta'ala, mencuri potong tangan umpamanya, seperti zina dan minum arak, maka ditelik, maka dipandang. Jika tiada berdiri dengan dia seksa dan tiada ia masyhur. Maknanya di dalam negeri itu, di dalam negara itu, makna tidak ada hukuman yang bersangkutan dengan had. Kalau mencuri potong tangan, dia ni tak ada hukuman potong tangan. Contohnya. Lepas tu, dan tiada ia masyhur, maka tidak ada dilaksanakan di negeri itu, maka harus menyembunyikan yang demikian itu. Kita menyembunyikan tingkah laku kita tu, jangan bercerita. Dan harus ia ikrar, harus ia ikrar yang membuat kesalahan, dosa yang dikenakan hukum ni, dengan dia supaya didirikan had atasnya. Mana harus dia beritahulah. Mampu tak nak beritahu. Mampu tak nak beritahu. Tetapi menyembunyikan terafdal daripada ikrar. Jadi oleh kerana tempat itu, negeri itu, negara itu tidak melaksanakan had. Hukum had ni maksud hudud. Kategori benda yang hudud, minum arak, berzina, apa begitu begini, burah, apa begitu begini. Jadi oleh kerana itu dia bertaubat saja. Jadi tempat itu tidak dilaksanakan hukuman had ataupun hukuman hudud ini, maka tak laksanakan, maka kita senyaplah saja. Dan jika telah berdiri saksi, ada saksi pula, dan telah masyhur ia, maknanya negeri itu, negara itu melaksanakan hukuman had, maka sunatlah baginya datang, dia mengaku kepada raja-raja atau naibnya pada hal ikrar dengan dia. Kalau tempat itu dia had, melaksanakan had supaya didirikan had atasnya. Mencuri Mekah, potong tangan, sabit kesalahan. Mencuri nisab begitu begini, saya dah mencuri gini. Jadi oleh kerana itu saksi ada pula, maka dia hendaklah menyerahkan diri dia kepada penguasa. Maknanya naklah dilaksanakan had ataupun hukuman kepada dia, hukuman hudud di Mekah, contohnya Mekah. Maka jika tiada didirikan had atasnya, sekiranya tak ada pelaksanaan hukum hudud tu, tak ada pelaksanaan hukum hudud, maka sahlah taubatnya, dia bertaubat sahaja. Tempat itu, negeri itu tidak melaksanakan, maka dia ni sahlah taubat dia. Sikit lagi. Boleh sikit lagi? Boleh. Boleh Tuan Guru. Habis kat situ sampai bawah. Sikit lagi. Maknanya masalah di sini muka surat 27 ni tak ada masalah pelik-pelik. Dia lurus saja. Melaksanakan begini. Tetapi dosa atas raja sebut dipanggil itu sebab. Dosa atas raja sebab, bukan sebut. Dalam kitab saya ni dulu sebut, kena pindah sebab meninggalkan had. Maknanya penguasa ataupun raja itu berdosa kerana dia meninggalkan, bukan dosa kita, dosa orang tertentu, tapi berdosa penguasanya. Sebut ditukar sebab. Kita tuan-tuan macam mana? Sebut je ke tak? Kita Jawi. Sebut juga. Sebut dipotong, dia sebab. Dan jika ada maksiat itu mewajibkan qisas.
Maksiat besar mewajibkan qisas. Qisas ni apa artinya? Bunuhlah bunuh. Bunuh balas bunuh, qisas. Atau had, macam potong tangan apa gitu gini. Tukas. Tukas ni tuduh. Yang dikatakan tukas, naklah diserahkannya dirinya kepada mustahak supaya diqisas atau hadnya akan dia. Sekiranya tempat itu melaksanakan hukum qisas ataupun hudud, mewajibkan qisas, melaksanakan qisas di negeri itu ataupun negara itu, di samping dia bertaubat, dia dituduh, makna sabit kesalahan ni. Dituduh sabit kesalahan, naklah dia serahkan diri dia kepada mustahak, kepada kepada penguasa, kepada penguasa supaya diqisas ataupun dibalas bunuh. Contohnya dia membunuh orang, membunuh orang kena qisas, bunuh balas bunuh jika sabit kesalahan, ataupun had, potong tangan umpamanya. Jadi naklah dia serahkan diri dia, di samping dia bertaubat. Itu pun jika negeri-negara melaksanakan hukum had. Dan jika tiada tahu mustahak itu akan dia, wajib atasnya memberitahukan dia akan mustahak supaya disempurnakan qisas atau had atau dimaafkan daripadanya. Wajib dia bagi tahu kepada gini supaya dilaksanakan hukum tersebut. Mana ada sejarah Nabi. Ada sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang menyerah diri kepada Rasulullah. Ada dalam hadis Nabi menyerah diri kepada Rasulullah gini. Maka sampai ketika ni dilaksanakan had itu. Dan jika tiada diserahkan dirinya kepada mustahak sekalipun, kerana enggannya daripada menyerahkan diri itu suatu maksiat, sesuatu maksiat yang lain tiada membatalkan taubatnya daripada maksiat yang dahulu, tetapi wajib pula atasnya taubat daripadanya. Maknanya tak ada membatalkan taubat. Taubat tu tetap taubat. Sahlah taubat dia itu kerana dia bertaubat. Melainkan dia di akhirat nanti, wallahu a'lam, dia mendapat siksaan ataupun sebaliknya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Boleh faham? Boleh faham? InsyaAllah. Kita bicarakan berkenaan dengan taubat. Berkenaan dengan taubat, rukun taubat. Rukun taubat berapa perkara? Pertama, salah pada masa lalu. Pertama, menyesal. Kedua, meninggal. Yang ketiga, itu dikatakan maknanya contoh kita sembahyang bertaubat, rukun taubat tu dilaksanakan. Lafaz taubat macam-macam. Lafaz taubat tu macam-macam. Kita paling tidaknya astaghfirullah, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaih rabbighfirli. Contoh-contoh taubat. Maknanya kalau bolehnya, kalau kita banyak lafaz-lafaz itu, maka kita beramallah selepas sembahyang beraneka ragam lafaz taubat itu. Sebab lafaz taubat itu tidak sama di antara satu sama lain pengakuan taubat tu.
Pengakuan taubat tu tak sama satu sama lain, berbeza-beza. Maksud dia ataupun dia konsep dia taubat tu lah minta ampun dengan Allah, tetapi aksesori dia aksesori dia macam astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwar rahmanur rahim al hayyul qayyum alladzi la yamut wa atubu ilaihi rabbighfirli. Tak sama dengan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Segi makna, segi penyesalan, segi perakuan, segi kita mengaku salah, dia tak sama. Dia tak sama lafaz itu. Tetapi kita fokuskan makna penyerahan diri, kita minta ampun dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau berkait dengan selain daripada Allah macam mana? Jumpa dengan orang tu lah. Berjumpa dengan orang tu. Bahaya ni. Di samping 3 perkara itu, rukun taubat itu, dia tambah satu lagi. Jumpa betul. Kalau berkait dengan manusia. Kalau berkait dengan Allah Ta'ala, kita tak semayang 5 waktu, terus kita bertaubat kepada Allah. Tetapi kalau berkait dengan manusia, tak akan lepas melainkan dimaafkan kepada yang kita aniaya itu. Itu bahaya juga di dalam kehidupan kita. Sebab itu kita jangan buat jahat dengan orang. Orang buat jahat dengan kita. Orang buat betul. Orang buat jahat ke kita, tak apa, kita jangan mulakan. Betul. Kalau orang yang buat jahat kepada kita, dia bertaubat, tak ada masalah. Kalau kita nak ampun, nak maaf, tak nak maaf, terserahlah. Bukan berdosa kita pula. Bukan berdosa. Bermakna kalau dia tidak maafkan kepada kita, berartinya kalau mesyuarat itu perkara-perkara berbangkit di pada mahsyar nanti. Jadi hati-hatilah kita di dalam membuat perkara-perkara dosa. Hindarkanlah daripada perkara-perkara yang berkaitan dengan individu. Berkaitan dengan individu, tenat sekali lah apabila kita berdosa dengannya. Maka tambah 1, 2, 3, 4 minta maaf kepada orang yang berkenaan. Jadi setakat itu dululah pertemuan kita pada malam ini. InsyaAllah hari Jumaat nanti habis dah rasanya. Hari Jumaat nanti kita usahakan habiskan, InsyaAllah. Sebelah muka. Sebelah muka ni. Sebelah muka. Habislah ni. Sebelah muka nanti kepada saudara-saudara kita yang mengaji di Kampung Lame dulu pada tahun 2019 dulu, akan khatamlah kitab ini. Manakala saudara kita, sahabat-sahabat kita, tuan-tuan, puan-puan, kawan-kawan kita yang baru lagi mengaji kitab ini, maknanya akan tahu serba sedikit di penghujungnya. Di penghujung. Lepas tu kitab ni banyak kisah-kisah Tok Bomo pada kisah-kisah hantu. Kisah-kisah hantu di awalnya. Kisah-kisah berjamu hantu, kisah hancok, dia ada disebutkan dalam awal-awal dulu. Jadi insya-Allah pada Jumaat malam 1, jika dipanjangkan umur, jika disihatkan tubuh badan, doa-doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, semoga kita diberikan peluang kesihatan yang baik, kita dapat menyambung ataupun menghabiskan kitab kita ini. Jadi insya-Allah bila hatta ni, kita akan baca kitab baru berkenaan dengan sifat 20, Miftahul Murid, seperti mana yang tuan-tuan, puan-puan order dengan Zo. Order dengan Zo. Banyak tu di dalam geruk kitab Jawi. Di dalam geruk tu order berapa buah tu? Jawi Rumi 33. Jawi 33.
Rumi 33. Oh, sama banyak. Banyak. Jadi insya-Allah kitab tu boleh tamat juga sebab dia ringkas-ringkas juga. Berapa muka surat? Tak ingat. 16 halaman. 16 halaman hajawinya. Insya-Allah. Sepanjang berkenaan dengan kita nak sapu bersih berkenaan dengan sifat 20 ni. Biar jadi macam Fatihah, kita baca Fatihah. Itu kena hasrat sayanya. Maknanya kita boleh sifat 20 asyhadu an la ilaha illallah, aku naik saksi bahawasanya tiada Tuhan melainkan Allah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu pesuruh Allah. Lengkaplah. Lengkaplah makna vaksin, dos pertama, dos kedua. Itu. Artinya boleh kita pecahkan 66 aqaidul iman di dalam kata kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah, istighna, iftiqar. Sifat yang wajib bagi Rasul, sifat yang mustahil, sifat yang harus. InsyaAllah kitabnya nipis sangat, 16 halaman saja. Moga-moga dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya, dapat kita mengaji insya-Allah, dapat kita memahami benteng yang berkait dengan akidah ataupun ikatan masa kita, masa dekat nak mati, masa di padang masa di alam barzakh, dan akhir sekali ketika kita dibangkitkan di padang mahsyar. Jadi pegangan kita tidak goyang, tidak terumbang-ambing. Apa nama ni, yakin, percaya sesungguhnya Tuhan kita itu hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah kita Miftahul Murid. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna minal ulama'il 'amilin wal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Terima kasih semua. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Barakallah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz. Sama-sama. Terima kasih. Barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Sama-sama. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sama-sama. Taman Bayu. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Waalaikumsalam Haji. Apa khabar Haji? Sihat? Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam. Yes. Alhamdulillah sihat. Kita siapa nanti kita hantar ya. InsyaAllah, insyaAllah. Sehari dua lagi sampai tak? InsyaAllah. Kita dah lebih dah tu lah. Kita dah ada lebih. Ada lebih. Ingat lagi ya. Apa? Malam ni penuh 100 orang.
Oh, Alhamdulillah. 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 Border sihat, border. Ramai orang suka. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Ya, Al-Fahiyah. Terima kasih sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sihat? Alhamdulillah Ustaz. Alhamdulillah sihat. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Sama-sama Haji. Apa khabar Haji? Alhamdulillah Ustaz. Sihat? Ya, Alhamdulillah. Lain bagus? Haji lagi. Ada tadi Lain tengah-tengah. Tengah-tengah tadi ada dua tadi lain tak ada. Oh, betul. Hari ni lain sangat-sangat bagus pada saya. Clear sangat. Terang, jelas sekali Tuan Guru. Nampak saya ni hujan ribut. Lebat hujan. Sekarang ni? Sidang dah. Oh, dekat sini petang tadi je. Jazakallah Ustaz. Allah maftah alaih. Kak. Ini tak Haji Noah tanya benda. Ya, Haji. Ya. Pakai telefon je? Ke laptop? Tak, telefon tak? Telefon. Kenapa kemah dalam ni je? Oi, kemah dia. Semenjak ada internet ni. Aduh. Kemah dah tu, boleh dah tu. Boleh lah. Powder lagi kemas Order di Kemang. Dekat masa Aku besok kerja dah bro. Ya? Besok kerja ke? Kerja. Kerja. Ada hashtag tu. Hari ni tadi kerja juga. Oh, sekarang kerja hari-hari lah ke? Ada perkara-perkara yang kena ke pejabat. Okey Tuan Guru, saya meninggalkan dulu majlis. InsyaAllah, saya harapkan Tuan Guru dan keluarga juga begitu. Barakallah. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam. Akak. Tekan. Kamera. Sekotak besar lah tu kan? Sekotak besar lah tu. Saya order kalau ikutkan dalam lebih jugalah untuk rumah tu. Lebih sikit. Ya. Tempahannya tadi. Apa dia? Barang tercicir tadi. Untuk barang yang tercicir tadi kita kena umur setahun juga Lepas tu kita kena bagi kat masjid juga kena bagi kalau tak ada yang mengaku. Oh, sama dengan binatang tadi ya? Binatang gitu juga untuk dia kepada masjid hak umum. Di dalam ba' al-luqatah dan al-laqit. InsyaAllah 2-3 hari tu sampai. Sampai dah. Ada Ada Shopee ya? Kedai. Kedai pondok Pasir Tumbuk. Dia buka kedai dia tu? Ada kat je dalam Shopee, kedai dia tu ada juga. Dalam Shopee tu ada juga link kedai dia tu. Kedai dia lebih senang tak? Kalau yang Fizo punya tu, Fizo Kedah. Dia Kedah. Api ada. Api ramai lagi. Kedah, Kelantan pun ada. Kelantan. Tapi tak nampak Fizo. Fizo ada. Tak nampak. Ada Muhammad Fizo. Tak keluar gambar dia. Dia malu sikit tu. Fizo.
Datin Zo. Ada Datin Rahimah tu saya tengok. Dia tu bekas PRO PKMP, tapi macam mana dia ada link tu? Ini pun ada lagi Datin. Siapa? Tak pasal. Ada, saya pasang tu keluar nama dia Datin Rahimah. Oh, orang mana? Orang Kuala Lumpur yang saya kata saya rasa ayah dia Komdi rasanya tahun 60-an dulu. Oh gitu. Ada tadi nampak nama dia keluar. Oh, patut Haji bagi salah ni. Datuk Rahina tu. Oh, Dia duduk Kuala Lumpur? Dia Kuala Lumpur. Oh. Dapat link dia? Tak tahu siapa. Saya tengok 2-3 minggu dah dia mengikuti ni. Boleh dah kita ni. Gambar tu tak ada keluar gambar? Ada keluar gambar dia. Cik Aslah, apa khabar? Sihat? Tu Pizzo dia ni yang tu dia ada lampu. Alhamdulillah, biasa. Terima kasih. Dia tu. Sihat ya? Alhamdulillah. Betul ada tetamu. Allah, betul lah. Oh, tamu. Sila. Oh, okey Oh. Okey. Terima kasih banyak, Tuan Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat. Tak perasan je nampak Haji bagi salah ni. Ada keluarga di sini tak? Ada keluarga di sini tak? Ada. Keluarga duduk di Tok Sera, tak silap serumah. Rumah keluarga dia. Tok Sera? Kuantan? Tok Sera. Aku hantar. Tapi dapat macam mana ya? Mungkin ada share tu kau. Tahu-tahu. Nanti insyaAllah saya berhubung dengan dia besok. Kalau dia nak ikuti kuliah ustaz esok, boleh bagi tak izin dengan dia. Haji boleh bagi jadual tu je. InsyaAllah. Maknanya kuliah kita ni dia ada orang keluar masuk. Siapa dia left orang lain akan masuk. Sebab kakak saya sebab kakak saya semalam dia khabar mula-mula nak masuk, lepas tu dia kontak orang rumah saya di khabar kenapa tak boleh masuk. Orang rumah saya khabar dah penuh 100. Lepas tu dia tunggu maknanya ada masuk azan isyak. Azan isyak dia ada orang keluar, lepas tu dia masuk selalu. Maknanya dia terhad 100 orang. Google Meet ni 100 orang. Dia left tu berapa? Macam saya tadi saya terpaksa left internet. Dia biasa internet Haji. Dia masalah internet. Lain kita. Lepas itu masuk semula. Saya terpaksa tekan jom. Orang left boleh saya masuk. Boleh masuk selalu. Sebab tadi lepas Haji leh tadi tu. Lepas Haji leh tu ramai masuk. Saya kena accept yang benda tu. Mana lain. Bila dah cukup 100 tu ada yang leh. Dia masuk pula. Jadi pula. Haji dah join tu dia terus masuk. Sebab dia line putus-putus. Suara putus. Saya terpaksa keluar. Masuk balik. Tekan balik itu tekan. Boleh masuk. Apa Haji tak payah keluar. Boleh no internet. Dia tiba-tiba Haji tengah tak payah keluar. Dia berputar je Haji tak? tak payah keluar Haji tak payah keluar, Haji stay, Haji tengah matikan dia punya internet dia jadi macam ni, tu lah tak ada. Tengah buat gitu, jadi tak? Macam refresh baru lah kata. Tak perlu keluar ya? Putus macam sekarang ni. Sekarang ni putus-putus. Dia putus-putus suara, gambar ada. Dia putus. Suara Haji locak je. Putus, gambar tak ada. Putus suara tak ada, gambar ustaz tak ada. Tempat saya macam tu lah. Jelas sangat gambar Haji ni. Saya tengok Haji jelas je. Kipas nampak, lampu nampak. Lansir tu nampak. Bukan lansir air lah. Lansir, lansir. Nampak. Jelas. Gambar jelas. Baju petok-petok nampak. Internet tu. Dia automatik dia skrin saya. Yalah, internet Haji lah tu. Mungkin Haji tengah buat gitu. Macam itu putih je gitu.
Mungkin dah tu. Ni pun ada lagi orang tanya kita ni. Siapa yang tu ni? Ya. Tanya kita. Tanya kita. Tak apalah, saya ada beli lebih tu. Boleh lah. Beli lebih. Berapa lebih daripada tempahan tu? Saya kita jauh je tu. Cuma yang Rumi tu Okey dah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mana suruh orang beli order Shopee je. Yalah. Tak apa lah tu nanti. Suruh order sendirilah. Kalau 1-2 tu payah juga. Ada bagi link tu untuk yang Shopee tu. Tak apalah nanti. Kita ada penuh tu, kalau ada yang nak order lagi, nanti kita ambil yang Hafiz punya link tu. Boleh tu bagi. Hafizo tu ada bagi link tu dalam tapakuh. Lepas tu dia dah order. Geng-geng tapakuh. Geng-geng beli je. Geng-geng beli. Abang Lee pun tak nampak muka. Dia kadang-kadang ada, kadang tak ada. Razali Muhammad rasanya dia tak tunjuk muka. Dia kadang-kadang ada, kadang tenggelam suara. Jelas je dengan suara Haji ni. Jelas. Haji punya. Alhamdulillah lah malam ni full. Full. Nanti belajar sifat 20 tu seronok ke? Sifat 20. Dia pula ringkas sangat. Ustaz. Tu lah. Tu api nak tanya tadi. Dia gambar tak jelas. Sekali ada, sekali tak ada. Apa ni? Kitab Nahwu tu jadi Ustaz? Sebab bela tu, gambar bela tu. Boleh buat Ustaz, kitab Jurumiyah jadi tak? Ya? Kitab Matan Jurumiyah tu. Kitab Nahwu. Kitab Nahwu. Nahwu. Kita bincang semula. Bincang semula dengan tu. Jurumiyah tu bagus sangat. Belajar Nahwu. InsyaAllah. InsyaAllah. Mudah juga. Memang tak sabar dah tu kalau belajar Nahwu. Jurumiyah tu dia ada terjemah Melayu di bawah tu. Ada yang beli tu ada. Jurumiyah tu dia banyak syarah-syarah dia. As-Sawi Al-Makudi Jurumiyah Usmawiyah. Maknanya syarah-syarah bahasa Arab lah. Maknanya Jurumiyah tu banyak. Tapi asahnya al-kalamu huwal labzul murakkabu bil wad'i wa aqsamuhu salasatun ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li ma'na fal ismu yu'rafu biqad wasin. Sedap tu mengapa? Mata Jurumiyah tu. Tapi dah apa dah kat pondok tadi rasanya. Tapi dah apa dah masa apa sikit dua muka je kena lepas tu. Hal lain pula matan alpiyah. Kalamuna lafzun kastaqim. Matan alpiyah. Ada belajar pondok dah? Belajar Matan Jurumiyah. Apa? Matan Jurumiyah. Mengapa dah? Saya baru satu muka. Satu muka. Satu muka al-kalamu. Lepas tu di tepi dia tu i'rab. I'rab kita tahu selalu dia punya baca baris benda tahu. Latihan i'rab. Buka je kita esok kepada hak nak belajar. Belajar pengenalan bahasa Arab tu. Maknanya siapa-siapa yang nak belajar boleh. Tapi itulah tak ada whiteboard Ustaz. Itulah. Nanti kita whiteboard tak ada payah juga. Tak pakai whiteboard lah, pakai cakap syarah je. Kalau syarah gitu kena ulang
3 kali tengok pula lah. Dia biasanya maknanya kita kena banyak menulis. Ibarat Ja'a Zaidun. Ja'a Zaidun. P-A-P-A. Ja'a tu P-A Madi. Zaidun tu Pa-A. Maknanya kena tulis. Maknanya perkataan Ja'a Zaidun. Lepas tu ada hak alif, lam alif. Al-madrasatu jamilatu. Al-madrasatu duduk di awal jumlah. Mana al-madrasatu jumlah ismiyah. Jamilatun bila jumlah ismiyah isim duduk di pangkal ayat, dia nama mubtada. Jamilatun khabar. I'rab dia. Al-madrasatu apa nama ni, mubtadaun. Mubtada. Maknanya wa alamatu raf'ihi dhammatun zahiratun ala akhirih. Jamilatun khabar mubtada. Dia begitulah belajar nahwu. Maknanya kalau baca mana al-madrasatu jamilatu, tak boleh jamilatan, tak boleh jamilatu, dia pergi makna lain. Al-madrasatu tak boleh baca al-madrasatun sebab dia ada alif la. Kalau nak baca madrasatun kena buang alif la. Makna lain. Madrasatun jamilatun. Jadi madrasatun jamilatun, sekolah cantik. Dia khabar dia terlain, sekolah cantik. Kalau al-madrasatu jamilatu, sekolah itu cantik. Makna lain-lain. Lain-lain mana? Seronok juga belajar nahwu. Boleh mengingat-ingat kembali. Boleh ingat-ingat kembali. Lepas tu kena menghafal tu lah, baru ingat. Al-kalamu wal lafzu. Al-kalamu perkataan, disebut perkataan. Jadi bahasa Arab ni isim, PA, huruf. Isim itu nama, PA itu perbuatan, huruf yang beri makna. Huruf yang beri makna. Maknanya PA pula PA madi, PA mudhari', PA amar. PA madi yang dah lepas, PA mudhari' sedang dan akan, PA amar perintah ataupun arahan. Kataba menulis, PA madi. Yaktubu, PA mudhari'. Uktub, arahan, tulislah. Anta taktub, lain pula. Uktub maknanya tulis, umum. Anta taktub. Sudah belajar. Ya. Memang kena tulis juga tu. Kena tulis. Nahwu ni mesti tulis. Kalau mengaji kitab ni tak kisah sangat, tapi nahwu tak belajar, tak menulis, tak faham. Itu baru nahwu. Lepas tu tasrih dia. Tasrih dia wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Huwa kataba, huma kataba, hum katabu, hiya katabat. Hiya katabat, huma katabna. Perkataan dia maknanya lain-lain, dia punya dhamir. Huwa lelaki, hiya perempuan, hum mereka lelaki, hunna mereka perempuan. Itu dinisbahkan kepada suka belajar ni. Belajar nahwu ni memang suka. Tapi bila dah kita faham, mana itulah hikmahnya ilmu nahwu tu. Kita boleh baca tak berbaris. Kita boleh baca kitab Arab tak berbaris. Dia dalam mata pada kulit mata ujrumiyah tu dia tulis sa'i,
an-nahwu aula ay yu'lama idil kalama dunahu la yufhama. An-nahwu aula ay yu'lama. Belajar ilmu nahwu tu mesti ataupun asas kita kena belajar. Setiap yang perkataan tidak diberi nahwu, tidak ada nahwu, tidak dipahami. Maknanya kalau kita ayat-ayat Quran, hadis-hadis, kitab-kitab, mana kalau tak ada berbaris, kalau tidak ada berbaris, kita boleh baca. Dulu khutbah masjid negara, saya masuk sekolah dulu, khutbah masjid negara tu kebanyakannya dia edor ke masjid-masjid. Khutbah saya photostat, tajuk 7-8 jilid khutbahnya, khutbah lama dulu. Kebanyakannya khutbah itu tak ada baris. Khutbah tu tak ada baris. Jadinya Tok Imam kampung dulu suruh saya membarisnya. Mana kita reti nahwu sikit. Mana dia tak ada baris. Tok Imam yang reti nahwu bahasa Arab ni ke apa? Saya membaris. Baris. Sebab kita reti nahwu tu. Maknanya sedikit sebanyak, maknanya huruf jar, huruf nasab, huruf jazam, huruf ataf, kita faham. Huruf jar ni mesti baris bawah lepas dia. Huruf nasab ni mesti baris di atas. Masuk huruf nasab ni al-lan izan kai. Dia masuk pada fi'il mudhari'. Kalau fi'il mudhari' fa'ala yaf'ulu. Bila masuk huruf nasab kena baca ayyaf'ala. Tak boleh baca ayyaf'ulu. Ya ayyaf'ala. InsyaAllah jika disihatkan tubuh badan sepanjang umur boleh baca. Jadi kalau khatam hujrumiyah tu, kemaslah kita mengaji fiqh, mengaji tasawuf, mengaji hadis, mengaji tafsir, mengaji tajwid. Lepas tu pelengkap dia nahwu lah. Nahwu mata ujurumiyah ataupun mata mukhtasar. Mukhtasar tu syarah ujurumiyah tu. Mukhtasar jiddan kitab Arab juga. Lepas tu al-Makudi. Itu asasnya 3 kitab. Ujurumiyah, lepas tu mukhtasar, lepas tu al-Makudi, yang berkait dengan nahwu. Sedap. Lepas itu bila belajar tu dia akan boleh bercakap Arab sikit-sikit tu. Dan dia kita dah kosakata kata. Maknanya kita dah ada dipanggil kalimah. Kalimah makna satu-satu. Pen, qalamun, pensel, mersamun, buku, kitabun, kursiyun, maktabun, firahun, jamusun, baqarun, baqaratun. Dia ada mu'annah, muzakkar. Tapi pananglah kalau tak pernah mengaji Arab, tak tahu muzakkar mana, mu'annah mana, jamak muzakkar salih, jamak mu'annah salih, ya'budu, abada, ya'budu, ya'buduna. Jamak muzakkar salih, jamak mu'annah salih, jamak taksir. Masjidun, masjidani, masajid. Itu jamak taksir. Maknanya keadaan muslimun, muslimani, muslimuna. Ayyuhal muslimun. Jadi
isi dia kalimah. Muslimani musanna. Jamak muslimuna. Jamak muzakkar salim. Ayyuhal muslimun. Jadi barisnya ayyuhal muslimuna. Wahai orang-orang laki-laki yang muslim. Itu dia isi mana tu. Kalau baris apa nama mana qata'a. Qata'a tu PM tu. PM madi mudhari' amar. PM madi. PM madi. PM amar ni ujung dia tu mati. Uktub. Iqta. Maknanya qata'a, yaqta'u iqta. Qata'a makna telah memotong. Yaqta'u sedang memotong. Iqta' potong lah. Itu dia meletak makna tu. Jadi qata'a, ta tu, huruf ta tu kita bubuh sabdu. Qata'a, huruf ta atas, ta tu letak baris sabdu, baris atas. Qata'a, bukan potong dah dia jadi, cincang. Qata'al lahma, makna cincang. Lepas tu qutti'a, huruf qaf tu dia baris depan. Qutti'a tu lain pula terjemah dia. Makna qata'a telah memotong, telah mencincang. Qutti'a dicincang. Tak tahu siapa mencincang. Seronok. Tapi kena baca slow-slow lah. Wah nak maha ni. Okey, terima kasih semua. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.